Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Agi dalam berkongsi cerita-cerita seram, cerita hantu, misteri dan juga pelbagai rakan sahabat. Terima kasih untuk semua yang mana sudah pun klik video ni, yang mana sudah pun like, yang mana sudah pun share, yang mana sudah pun subscribe semua. Ucapkan sangat-sangat terima kasih tau. Rasanya tak terlambat lagi sebenarnya untuk nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakan-rakan subscriber dan juga seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan malam ni kita nak berkongsi satu kisah seram asrama. Lagi-lagi kisah seram asrama, tak ada kisah lain kau. Kalau Zekmu duduk betul-betul kisah asrama ni sangat-sangat sedap. Yang mana duduk asrama dulu, dia tahu kisah seram yang terjadi dekat asrama. Tidak semua kisah terjadi dekat asrama ni, tapi daripada sekecil-kecil kisah seram sampailah sebesar-besar kisah seram yang berlaku dekat asrama ni tahu. Baik, pada kali ni kisah yang mana dikongsikan, yang mana dia memperkenalkan diri dia sebagai Fatah tahu. Kisah ni berlaku pada tahun 2000, dah sangat-sangat lama. 23 tahun yang lepas. Apa kata Fatah? Dekat sekolah dia ataupun dekat asrama dia ni ada bilik prep. Dia rasa bukan asrama dia saja yang ada bilik prep. Seluruh asrama yang berada dekat Malaysia ni ada bilik prep tahu. Kegunaan bilik prep ni adalah bilik study lah. Dia orang ni tak boleh nak study dalam bilik ataupun dalam dom, takut mengganggu dia punya member-member yang lain. Ada yang member dia nak tidur ke, ada member yang sakit ke, ada juga yang member dia on-call ke, tak nak bagi ganggu punya bazar, studylah di bilik brand tahu. Lagipun study di bilik brand ni okey, member-member ramai boleh berkumpul lah apa benda. Kita panggil ulang kaji yang kita tak tahu kan, ataupun soalan-soalan yang kita tak tahu, kita boleh tanya member-member kita yang sama-sama SPM dengan kita, yang sama-sama piamak dengan kita. Tapi tak semualah yang ada dalam bilik prep tu study. Kebanyakan dia orang ni macam bersembang gitu je lah. 30% pun yang ada yang study dekat situ tahu. Apa kata Fatah ni pada malam tu, dia ni tak turun ke bilik prep disebabkan dia rasa letih sangat, rasa malas sangat nak turun. Dia rasa mengantuk. Lebih baik dia tidur daripada study pada malam tu tahu. Kebiasaan katanya dia ni akan solat berjemaah bersama member dia. Tapi disebabkan dia tertidur awal, dia terlupa untuk solat isyak pada masa tu. Baik, dia ni pun tidur rakan sahabat. Bila dia tidur, sedar tak sedar pukul 2.30 pagi dia terbangun daripada tidur dia. Dan dia cubalah balik ni. Nak tidur ni, baca-baca doa, tak boleh nak tidur. Baca-baca doa, tak boleh nak tidur. Para sahabat, sebenarnya kalau siapa-siapa yang duduk asrama benda yang paling menakutkan ataupun benda yang paling takut bila kita tersedar pukul 2-3 pagi pada masa tu. Bila kita sedar je, confirm mata kita ni dah rasa segar balik tahu. Bila kita tutup je mata, bila kita tutup mata rasa macam tak boleh nak tidur tahu. Tutup mata rasa macam tak boleh. Lagi-lagi kalau kita tahu dekat asrama kita ni ada terjadi kisah-kisah serang ataupun histeria dan juga kena rasuk. Lagilah takut nak tidur, terbayar takut hantu ataupun benda-benda tu mai ganggu kita. Berbalik kepada cerita si Fatah ni pun terbangun pukul 2.30 pagi. Tiba-tiba sahabat, dekat tingkap dia, ni bukan tingkap yang ada dekat koridor tu dah lah, tingkap yang satu lagi, dia dengar seperti ada benda yang cuba masuk daripada tingkap dia. Dibunyi gitu. Dan dibunyi tu macam orang yang cuba pauk dia punya besi-besi tu tahu. Dia dengar, tapi sahabat, si Fatah ni dia tak pergi hintai lah, tak pergi tengok. Sebab si Fatah ni pun takut jugalah. Pada awalnya Fatah ni dia fikir member dia. Tapi bila lama kelamaan dia mari terfikir juga, takkanlah member aku masuk melalui tingkap. Pintu ada je sebesar-besar pintu ni, takkan dia tak masuk melalui pintu. Tapi dia nak juga melalui tingkap. Tapi last sekali para sahabat, dia dah mula bau yang sangat-sangat busuk pada masa tu. Katanya ini kali yang pertama dia bau macam ni. Bau macam hanyir gila sebenarnya. Kalau bahasa Kelantan lah, hanyir gila. Dan bau itu katanya kalau dia masuk dalam hidung, membuatkan dia rasa loya nak termuntah pada masa sahabat. Dia pun dah tak fikir apa-apa. Dia tak fikir dah member dia, melainkan dia fikir ada benda atau makhluk yang datang nak mengganggu dia para sahabat edisi Malam Seram. Pada malam tu, dia duduk je relax, tenangkan fikiran dia di atas katil, tak pergi hintai, takut punya basah, cuma baca doa saja. Tapi katanya dia baca doa pada masa tu pun dah tunggal langgang, terbalik habis, takut punya basah kan. Berselang dalam 3-4 minit macam tu, katil dia ni sahabat dah rasa bergegar tahu. Seperti di sebelah katil member dia ada benda yang main lompat. Dia duduk atas katil ni, dia tak pergi tengok, duduk atas katil, tiba-tiba katil ni rasa macam bergerak. Katil dia ni rasa macam bergegar.
Sekali lagi para sahabat, dia tak pergi tengok. Dia cuma duduk dia aja. Takut punya pasal. Duduk dia aja macam tu, cuma baca doa saja, dan mulut dia ni macam kumak kami macam tu saja. Di sinilah para sahabat edisi Malam Seram, apa kata dia, benda yang paling menakutkan seumur hidup dia tak pernah nampak benda ni. Dia nampak ada satu makhluk yang daripada atas tu turun slow dalam dom dia lah ni. Dalam dom dia ni daripada atas turun slow. Apa katanya? Sosok itu adalah sosok perempuan yang berambut panjang, berpakaian putih lusuh gitu, dan baju ataupun seluar dia yang putih tu memang sangat panjang. Turun ke bawah, dia boleh nampak dengan jelas. Pada masa tu kebetulan jugalah, nasib baik jugalah untuk Fatah ni, dekat dia punya katil dia ni ada macam umpire, ada tuala yang duduk dekat situ tahu. Dia tengok melalui sipi-sipi je daripada tuala tu, dan juga dia ni selimut tahu. Dia buka je lah mata sikit, maka tengok je lah makhluk itu duduk pusing katil member dia. Macam dia buat pusingan bulatan gitulah. Bulatan tu pusing. Tapi dia fikir si Fatah ni berani sebenarnya. Kalau pergi duduk tempat dia ni rasa kita memang betul-betul lari dia. Dia ni perhati saja makhluk itu sambil terpusing-pusing, tahu rakan sahabat. Last sekali nak tahu apa makhluk tu buat. Makhluk tu naik atas katil member dia dan tidur sekali dengan member dia. Tapi member dia tak berhasil lah. Mungkin tidur mati ataupun itu hanyalah khayalan si Fatah saja. Duduk merenung si makhluk tu dalam berapa minit, 10 minit ke 20 minit tak tahulah, tak dicerita juga. Dan last sekali dengan secara tiba-tiba makhluk itu raib, tak tahu dekat mana, pergi mana pun tak tahu. Dan rupa-rupanya dah nak azan maghrib. Orang dah ada baca Al-Quran apa semua kan dekat dia punya surah ataupun dekat masjid berkaitan dengan dia ni. Mungkin dia punya tempat dia tu dah habis dah masa nak ganggu orang tu. Pergi balik di tempat dia masing-masing. Baik, keesokan si Fatah ni pun di pagi-pagi awal lagi, masa nak pergi sekolah ni, dia ada cerita dekat member dia ni apa yang berlaku pada malam tu. Tapi sayang rakan sahabat, member dia ni semua ni yang duduk sekali dengan dom dengan ni tak percaya pun apa kata-kata si Fatah ni. Fatah ni cerita lah ada hantu masuk melalui tingkap lah apa semua. Tapi member dia sedikit pun tak percaya. Apa kata member dia? Dekat dia punya asrama ni, sepanjang 2-3 tahun dia duduk sini, tak sekali pun berlaku benda-benda gini. Kisah seram, histeria, kena rasuk, lagi-lagi penampakan perempuan yang berambut panjang, pakaian putih lusuh yang bermain dalam dom. Tak boleh dikatakan si Fatah ni demam selama seminggu. Selepas daripada dia daripada demam ni, dia mengambil keputusan untuk tidak lagi duduk dekat asrama. Takut punya pasal. Katanya dia lebih rela tahu berulang-alik daripada rumah dia ke sekolah. Itu punya pasal. Tidak ada hal lah, jauh punya pasal pun, asalkan dia tidak diganggu oleh hantu tahu. Duduk dalam 2-3 bulan. Sambung Fatah lagi. Dia kata maka dah ramai tahu budak-budak yang mana member dia yang duduk sekali dengan dia dulu ataupun daripada dom lain, dia mula keluar tahu, semakin sikit keluar daripada asrama. Dan satu saja sebab adalah penampakan hantu rakan sahabat.